Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'allu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa nafa'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihan ya wahhabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang pertama, Ustaz, adakah sunnah Nabi tidur sebelum iqamah subuh? Antara amalan yang Nabi buat sebelum daripada sembahyang fardu subuh, yakni sebelum daripada qomat sembahyang subuh, iaitu Nabi tidur. Nabi tidur, yakni Nabi tidur membaringkan tubuh dia dan letak tangan gini. Tidur sebelah kanan, letak tangan gini. Kalau Rasulullah nak tidur lama, Rasulullah perebuh tangan tidur gini. Kalau Rasulullah hakkat tangan duduk gini, berarti Rasulullah nak tidur sebentar saja. Antaranya di antara sembahyang sunat subuh dan sembahyang fardu subuh. Ramai orang tak amal benda ni, itu antara sunnah Nabi. Tujuannya Rasulullah nak hilangkan kesal jaga malam. Manusia ni kalau jaga malam dia lebih sini. Maka Rasulullah seolah-olah tak siwi nampak kesal dia. Maka dia buat lagu tu jadi muka kita normal semula. Kita duduk tengah hari pun nampak tak supaya jaga malam. Tu cara dia. Sunnah, ya sunnah Nabi juga. Ustaz, jika kita tidak undur ke belakang sampai habis solat ketika ada makmum lain yang datang solat ikut imam yang sama, adakah masih dikira berjemaah dan sah solat dia? Hukum dia sah sembahyang dia, sah berimam dia. Cuma dia duduk keras lagu tu tak turun. Sepatutnya apabila ada makmum lain dia turun berapat, maka hukum dia makruh. Makruh situ makna dia tidak dapat pahala saf, kerana saf dia tak betul. Patutnya kalau dua orang kena duduk dua-dua belakang imam. Ni dia duduk sebelah seorang, duduk belakang seorang. Patut depan tu kena turun, tak usah turun. Sama ada dia jahil ke dia gapo dia ke, maka hukum dia sah berjemaah. Saya ingin bertanya, majikan Islam tempat saya bekerja kurang titik berat ke waktu solat. Selalu saya terlewat sembahyang sebab bila tiba saja waktu azan, majikan sering suruh kerja di luar. Soalan saya, apa hukum jika saya berterusan kerja di situ? Adakah saya berdosa kerana melewatkan sembahyang? Terima kasih. Gini masalah, kecek gak dengan bos tu kata, saya nak sembahyang. Biar ada masa, ikutlah lewat ke apa tak penting, beri masa saya untuk sembahyang. Kalau dia sembahyang dalam waktu, sekalipun lewat, tak ada masalah apa. Kadang-kadang ada orang tak royak kepada bos kalau apa dia orang Islam ke, cakap dia tak tahu. Orang bukan Islam, lagi peluang kepada orang Islam nak sembahyang. Itulah orang. Maka kadang-kadang kita tak kecek ke apa ataupun cuai kita time waktu rehat tu, kita duk buat, kita duk makan, salah halik kita. Cakap pekerja, cakaplah majikan nak beri masa banyak, masa sembahyang lagi, masa rehat lagi. Rugilah dia negonya.
Kalau demo nak semaya nak gapo dia gak. Tak mesti buat kerja. Jadi tak ada buat kerja lah mana. Maka waktu rehat itulah kita curi untuk semaya. Pandai-pandailah kita. Tapi kalau kita tinggal semaya kerana diri kita ni sangat ni bukan sangat tekanan daripada majikan sangat. Majikan tak siapa tekan gitu kalau buat semaya ni. Tapi kalulah betul lagu tu, tak si benar kita semaya, tak usah kerja lagu tu lah. Berdosa hukumnya. Apa hukum memberitahu seorang itu Wahabi tanpa ada dalil yang dia tu Wahabi? Tu panggil tuduh orang. Kita tuduh kepada orang dia tu Wahabi. Tapi kalau ada dalil, ada bukti, ada video, ada gapo semua tu tak panggil tuduhan. Tuduhan ni, kita kata dia tu Wahabi tanpa dia kecek ahli sunnah wal jamaah gapo tiba-tiba orang kata dia Wahabi. Maka yang tahu Wahabi tak Wahabi hanya ahli sunnah wal jamaah dan orang-orang yang pandai sahaja. Orang kampung tak pandai. Dulu Wahabi tak pakai serban lah, ni Wahabi pakai serban dah. Dulu Wahabi tak baca kunut lah, ni Wahabi baca kunut dah. Pas lagu mana Wahabi? Hanya orang ahli saja tahu dia ni Wahabi, kata Wahabi. Kadang-kadang Wahabi tu sendiri tak sedar dia sudah jadi Wahabi. Dia kata saya bukan Wahabi pun, saya tak kecek Wahabi, saya tak pernah mengaji kitab Muhammad bin Abdul Wahab. Saya ngaji Mesir dulu, pergi ke Mekah, pergi ke ni apa, tak Wahabi pun. Apa Wahabi dah dia? Dia tak sedar dia tu Wahabi. Pasal apa dia kena? Orang. Kadang-kadang kita tak sedar kita tu salah. Seperti ibarat kata gajah sebagai lauk nampak, kumel depan mata tak nampak. Dia tak sedar dia tu Wahabi. Maka menuduh orang dengan benda yang tidak ada pada dia tak boleh lah. Perbuatan yang tidak molek. Kerana apa? Kerana Wahabi ni memalukan. Kalau Wahab ada itu tuduh, awak ahli sunnah jemaah. Tuduh, saya tuduh awak. Tak ada orang marah tuduh ahli sunnah jemaah. Tapi tuduh Wahabi marah apa? Memalukan nama Wahabi. Seorang mufti Saudi, nama Abdul Aziz bin Baz kuasa. Dia kata Wahabi ni nama yang mulia. Dia bangga dengan nama Wahabi. Tempat kita yang Wahabi tak singaku Wahabi. Apa? Ya adalah tu tak singaku. Tapi ngajar cara Wahabi. Hukum supaya Wahabi. Wahabi ni bukan ngaku, bukan dinamo. Saya tak pernah baca kitab Wahabi pun. Tak baca pun. Dah demo jadi Wahabi. Ustaz sah qada solat kalau imam tak baca bismillah. Tiap Al-Fatihah. Tak si baca bismillah. Tanya dia, Tok Imam mazhab ke apa? Mazhab Hanafi. Sini Syafi'i saja Tok Imam. Berhenti dah Tok Imam. Jalan masjid India dah, masjid Hanafi di India. Tok Imam pergi berpindah di India lah. Jadi payah saya nak semaya Tok Imam buat lagu ni. Nyanyolah orang kampung tak perasa-perasa. Jadi payah jadi. Nak amal ibadat tu biar mudah-mudah Cara paling mudah Tok Imam berhentilah. Ni kawasan Syafi'i ya. Hanafi kita tak kata salah tapi Tok Imam praktik ke Hanafi tu di tempat-tempat dia. Hoyak kita lalu. Wi gaji hambak selalu. Tunggulah semaya asar. Asar pun amat tak si tunggu. Mengamal lagi Tok Imam Syafi'iyah. Kita tak kata salah tapi tak sesuai diamal ke kerana payah nak amal. Assalamualaikum Ustaz, kalau dalam telefon dah azan dan waktu pun dah masuk tapi surah dekat rumah kita tak azan lagi, bolehkah kita terus solat sebaik sahaja dengan azan dalam telefon dan masuk waktu atau kena tunggu surah berhampir azan dulu? Gini. Benda tu kalau kita percaya benda itu dipercayai, seperti handset kalau kita setting dah masa dia betul dah, maka boleh kita amalkan untuk kita sembahyang. Azan, misalnya kita duk praktik dah, memang jadi kebiasaannya, memang orang tok bila tu betul dah. Ataupun suara radio kau gapo, maka kita boleh berpegang dengan benda lagu tu, dengan handset kau gapo. Maka boleh semaya? Ya, boleh semaya. Tak syarat azan dulu, tak syarat azan. Kadang-kadang tok bilanya adalah lewat kau gapo dia. Hukum dia boleh sah. Adakah batal puasa dan juga adakah batal solat seorang yang sering bermain lidahnya di bibir akan bibirnya tidak kering? Okey dia. Tak apa, tak ada masalah apa. Tak ada masalah apa. Air liur tak serah air liur apa. Mungkin air liur ada dah di lidah. Kan tahu tak serah air liur. Awak nampak ada air liur luar masuk ke guana? Payah. Noyak guana tak tahu. Payah. Tak batal pun dia. Lainlah kalau kita serah lain darah ke apa dia hak tu batal puasa. Ketika berpuasa sekiranya saya jilat bibir, ni sama masalah lebih kurang aku. Jilat bibir tu guna lidah dan nak bagi bibir saya basuh.
Sikit. Lepas dah jilat bibir tu nak buat gano air liur hok duduk atas dekat dengan lidah tu. Lepas jilat tu boleh telan kau kena ludah buai air liur tu sebab ada khilaf berkaitan perbuatan ini. Boleh kau sekiranya saya nak mengamalkan khilaf yang memudahkan saya. Orang dulu dalam masjid kau tempat semaya dia ada bekas nak buat meludah. Jangan bila telan air liur takut capu dengan hok di bibir kau gapo dia. Jadi pendapat muktamad tak payah meludah. Tak wajib meludah. Yang dulu kalau puasa meludah apa? Tak berani telan air liur takut telan takut pendapat kata batal. Dok tak ada masalah apa. Jangan kita ludah air liur duk bibir sini. Penuh air liur ni. Tu pun jilat awak masuk. Betul tak boleh. Tapi air liur dak atas lidah tak ada masalah. Assalamualaikum Ustaz, kereta saya dikencing oleh anjing dan telah kering. Kemudian saya pun ambil air jiruh kawasan tersebut sebab masih nampak kesel dia. Tetapi air basuh telah jatuh ke lantai terpercik pada kaki saya. Adakah saya perlu basuh kaki saya sebanyak 7 kali dimulai dengan air tanah? Tengok. Yang terpercik tu air ke berapa? Kalau air basuh yang pertama, okey kena tambah 9 kali lagi. Jadi 7 kali. Kalau air basuh yang ketiga baru ngecik, tambah 4 kali lagi biar jadi 7. Basuh 4 kali saja di kaki kita sebab air basuh yang ngecik tu air basuh yang ketiga dah. Jadi tambah lagi 4 saja kita basuh di kaki kita. Sebab air hok ngecik tu air yang ketiga dah. Tu cara dia. Salih Ustaz, apa hukum menania tali pusat bayi yang tertanggal pada hari ke-7 ke ke-8 ke-9? Adakah perlu dibakar sebelum ditanam? Apa perlu dibakar pulaknya? Tanam lagu tu sajalah. Setiap benda anggota tubuh manusia yang berpisah daripada manusia mesti dimuliakan. Jangan kita buat potong dalam tu siapa. Tak dosa tapi benda itu makruh kerana tidak memuliakan anggota tubuh manusia. Jadi kita kena muliakan. Antaranya kuku kita, rambut kita, kau aksiden cabut tangan, kau kecil manis kena kerak kaki. Semua kena tanam kerana nak muliakan tubuh manusia. Antaranya tali pusat lah. Tanam, uri kau apa dia. Benda tu dipanggil sebahagian daripada tubuh manusia. Dan wajib sunat dimulia. Kena tanam. Tak wajib. Tapi dimuliakan sunat. Tanam. Tak perlu bakar. Apa bakar? Kena bakar dulu sebelum tanam. Tak tahu hamba apa kena bakar. Tak aja dengar tu. Nak aku anguh anak kita. Bakar tali pusat dia tu jadi hangu. Gelak gelemak katup daud. Assalamualaikum Ustaz. Siapakah Sadatina Sufiyah yang disebut dalam Ratibul Haddad? Boleh tak Ustaz ceritakan sedikit? Sadatina Sufiyah ni tua-tua sufi. Tuk guru tasawuf. Di seluruh dunia sama ada di Masyrik ataupun di Maghrib. Di timur dan di barat semua tutup guru tasawuf. Orang-orang yang hati dia bersih, sama ada dia wali, kau kutub, kau apa dia semua tu dipanggil sadah sufiyah. Tua-tua tasawuf, tuk sufi. Maka semua umum kita bertawasul ambil berkat daripada mereka jujur dengan Tuhan. Hati kita tidak ikhlas, hati kita maksiat, hati kita gapo, ambil berkat orang-orang baik. Dahlah kita jahat tak usah ambil berkat dengan orang baik pula. Tak ada jumpa ambil keberkatan dia. Niat dia ke apa dia. Dengan keberkatan ilmu dia ke apa? Sadatu sufiyah. Salah tu guru ada tak amalan untuk dapat hati ustazah? Sudah. Terima kasih tu guru, love you. Tak ada apa ni. Nak ambil hati ustazah ke mana? Kena ke ustazah tu ko. Gini, tak payah ambil hati ke apa. Kena ke ustazah. Assalamualaikum ustazah dia. Gi jumpa dia. Kecek secara gentleman. Bawa bunga mawar sekutu ke. Kekoh ke. Naik kuda tu ke. Lopak macam Zoro tu ke. Oyak kata, ustazah. Saya sebenarnya saya kecek. Jelas lah. Saya ni orang strict sungguh kata. Saya kena ke ustazah. Ustazah fikirlah pula. Ustaz siap kali makan nasi gambar kan muka saya ke apa dia. Buatlah ayat-ayat pikat lain kau ke apa dia. Gentleman. Tak payah guna ayat ke apa dia. Waktu pergi jumpa gitu dulu. Jangan gaduh nak ambil ayat, nak ambil hati, pikat lain gitu ya. Bagaimana pula anak perempuan itu? Bagaimana pula anak perempuan tu memang sengaja tak utama ke ibu bapa dia. Sedangkan suami dia tak kisah dan dia sendiri yang tak nak ambil tahu, malah tak nak tanya khabar apa. Macam mana ustaz? Tu kesilapan anak lah. Berkali soalan ni macam hok mari tu hamba kata mungkin kesilapan tak puas hati kali hok jenanya ni. Nak suruh kata juga orang.
No, nak suruh kata juga. Ada juga soalan lagu tu. Nak suruh tu kata juga ke dia. Nak basuh sikit. Tak boleh. Kalau ustaz tak mari tak basuh, tak puas hati. Yang nak suruh royak juga ke dia. Nak royak hati nak tu salah juga. Anak tina apa salah? Royak. Nak royak nak sayang soalan pula ni. Hati nak tu sendiri. Kita cara. Bini dia, tak lelaki dia tak apa. Gitulah. Biar senanglah hati penanya ni. Berharap senang hatilah. Maknanya kalau anak tina tu sendiri sengaja, hak tu cuai dia dah lah. Dengan ibu dia. Nah, berarti dia tidak buat ihsan dengan ibu bapa dia. Wabil walidaini ihsana. Dan dengan kedua ibu bapa hendaklah kamu berbuat baik. Maka antara cara berbuat baik, anak lelaki ataupun anak perempuan bertanya khabar, tanya sihat kodok, beri kegembiraan kepada hati ibu dia. Nah, lagu tu. Assalamualaikum ustaz, kalau berzikir tetapi kadang-kadang tak mendalami dalam hati, adakah diterima oleh Allah Ta'ala? Berzikir dululah. Sekurang-kurangnya anggota kita sudah berzikir. Jangan tunggu kita nak hebat dulu, pandai dulu dalam bab berzikir, hati bersih dulu, baru nak berzikir. Sekurang-kurangnya lidah kita dah berzikir. Dengan keberkatan ibadat yang dilakukan oleh lidah, mudah-mudahan dia dapat membantu hati kita. Jangan tunggu nak bersih. Sampai bila nak bersih? Kita rasa ikhlas. Orang yang lebih tinggi pada kita, kenapa tak ikhlas lagi kita? Maka keikhlasan yang sebenar payah nak cari. Martabat mana demo? Ikhlas jaga-jaga. Bagi orang ahli ikhlas, demo tak ikhlas lagi. Oh, pas nak tunggu bila? Nak zikir tunggu ikhlas, tunggu makrifat. Makrifat demo setara mana? Bagi orang ahli yang lebih tinggi, dia kata demo tak kenal lagi, baik tak payah berzikir. Pas apabila nak berzikir. Jadi, zahirkan syariat dulu, zahirkan di anggota zahir dulu. Sekalipun hati tak tahu gapo dia. Nah. Ustaz, apa hukum kahwin ke pokok sampai keluar bakar-bakar buah dan pokok yang tak pernah wujud sebelum ini? Ini perbuatan bid'ah. Bid'ah di dalam kacuk pokok. Bid'ah dalam mazhab kita tidak berdosa. Yang ni benda yang dibuat tidak ada zaman Nabi. Nah, ikutlah. Kacuk pokok moktel dengan pokoknya jadi bulu. Wahnya jadi bulu pelik. Pelik memang tak boleh ngapa. Nama, ikutlah, tak ada masalah, benda tu tidak jadi berdosa, tidak melawan arus gapo dia. Katanya Nabi Muhammad, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih alim, lebih pandai dengan urusan dunia kamu. Sebab tu dalam Al-Quran tak ajar awak kata rebah, tak ajar awak jepuk, tak ajar. Sebab benda tu dunia, manusia boleh fikir dah. Al-Quran mengajar benda tak boleh fikir, bab akidah, bab gapo dia, kehidupan yang sebenar, akhirat. Benda ni fikir pecah kepala tak tahu, akhirat gapo dia. Maka buah benda, buah kacuh pokok, kacuh lah setara mana. Tak ada masalah apa. Nah. Manusia orang kacuh lagi. Nah, nikah kahwin, capur. Nah, kacuh. Ni Malaysia, orang Gua Musa. Nikah dengan orang Australia. Nama, kecek bunyi pueh, ulu pueh. Nama, bunyi. Kecek Inggeris dah bunyi pueh. Ai, mana dah? Nama, duk ulu pueh rupanya. Nah, jadi kacuk gitu pun tak apa. Sekalipun setiap bangsa dan setiap jenis kabilah itu ada dah pasangan dia. Orang Kelantan ada Tino, orang Kelantan ada orang Jateng, orang Kelantan. Tu hikmah dia nikah sama jenis lah. Lepas tu pergi cari Amerika tu boleh hukum biasa. Tetapi perangai orang Amerika lagu mana? Nah, ni Korea dia orang ulu pueh. Tinggi sekat ni. Bini tinggi tu. Bini awak main sepak tak kera dia. Sepak supo air. Nah, ambil kayu pok dah kecil ni bini. Tak laki buat gapo dia pedah gapo dia buat nyelok boleh. Tengok buat nyelok pintu. Apa dia tu? Lepas tu nak menikah ada hati. Jadi pipik sama pipik, enggak sama enggak. Nikah kacuk ke pokok kacuk pun tak ada masalah apa. Boleh kau dak cerita sedikit? Ustaz, boleh kau cerita sedikit sebanyak? Tak, apakah itu jubul al-hazan? Gapo dia tak tahu, kita tak tahu tu jubul hazan. Tahu? Tak tahu, kita tengok dalam kamu makna dia macam orang tu ditimpa satu musibah yang menyebabkan dia jadi down, tahu down. Jadi orang tu jadi stres, malah apa sebab dia ditimpa satu musibah. Tu dipanggil jubul hasan. Jubul hazan. Hazan ni maknanya sedih. Tak tahu nak gapo dia, nak tanya gapo dia tak tahu, jadi penyakit kau gapo dia tak tahu. Hamba tak nampak lagi soalan, tak boleh nak jawab lah. Saya ada dengar konspirasi kata Mickey Mouse. Maksud lagu dia tu yang Miska Muska
Mickey Mouse itu maksudnya siapa seperti Tuhan. Tikus. Lagu lama. Jadi apa hukum memiliki kain cadar kartun tu? Patut kau saya buat. Tak tahu kita ni cerita ni. Konspirasi lagu ni. Mickey Mouse tu yang nyanyi lagu dia Tuhan ko. Dok, lah ni kita tanya. Kita tengok Mickey Mouse tu Tuhan dok. Orang kafir tu banyak sengkok orang kafir. Tapi bagi kita benda tu tak wujud pun. Tak terlintas di hati kita. Tapi kalaulah bentuk kita beli pakaian dia, baju Mickey Mouse, kau apa tanda sokongan kepada konspirasi nak menaikkan apa dah? Mickey Mouse ni jadi Tuhan ko, maka kita pun wi sokongan dengan beli. Hak tu tak boleh lah haram, kadang-kadang boleh jadi kupu lagu tu. Tapi kita rasa tak ada, tak email beli anak dia gambar Mickey Mouse. Tak email kan dia pakai baju Mickey Mouse. Happy birthday to you. Tanya tak email, tak email. Tak email ni konspirasi ni, tak email ni anak murid Dajjal sebab pakai Mickey Mouse. Hamba tak terfikir pun. Pas lagu mana lah ni. Kalau moleknya tak payahlah. Tapi kalau beli pun tidak jadi kau masalah gapo. Tak wajib kita buat lah dah. Hak buatnya hak mempercayai Tuhan selain pada Allah. Sekiranya isteri yang tidak bekerja ada hutang pinjaman, siapa yang patut bayar? Isteri lah kena bayar. Siapa dia berhutang lah ni? Isteri. Kita nikah dengan budak you. Koya. Kita jual ni lah, kita jual burger ya. Ngejah budak ngaji you. Ngaji you pun bukan bijak sangat pun. Boleh 2.5 pointer gitu ya. Bobol lepas ya. No, bukan boleh anugerah dekat for flat kau gapo dia. Mete-mete dia ya minta lah kita 10,000, 15,000. Apa hutang PT-PTN dia dekat 15 juta. Siapa dia nak bayar? Kita jual burger ya. Beli lagu ni, beli tino dengan beli hutang dia. Beban kita lah, apa dia? Kita nak suruh nego, dia tak erti apa dia. Gula pun warna biru. Mana ada gula warna biru? Kalau hijau, gula gapo gula warna biru, kuning, hot tu, hok biar warna standardnya. Pas lagu mana? Dia tak boleh buat kerja. Dia jadi bini, kena tunggu rumah. Dia nak bayar hutang kau ni. Betul-betul menyesal. Tak usah pilih lah bini-bini hok ada hutang. Kita tak wajib bayar, dia dah hutang, dia dah kena bayar. Apabila dia nak bayar, dia nak tubik kerja. Sudah, kita nak tahan kalau kerja, gelenyang jatuh lain pula. Jadi tu masalah. Hidup dalam keadaan tertekan lagu tu. Cadangan, jangan pilih budak-budak you yang ada hutang. Cari hok jual goreng pisang, jual air kacang-kacang. Hok duduk rumah saja, hok duduk saja, hok tak ada buat hutang orang. Nikah ngak tu tak ada masalah gapo. Seorang non-Muslim ni dia dah tahu Islam itu benar dan ingin memeluk Islam. Tetapi semasa perjalanan dia meninggal dunia. Adakah dia sudah dikira sebagai orang Islam atau mati sebagai seorang kafir? Syarat nak seorang kafir nak masuk Islam mesti dia melafazkan kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau dia ada ingin tahu Islam itu benar, ada keinginan nak masuk Islam tapi tak melafazkan dia, maka kita hukumkan dia kafir di dunia. Apabila dia mati, accident kau tengah jalan, kau nak pergi jumpa Tok Qadi, kau nak jumpa mufti, kau nak mengiklankan Islam dia, maka dia dihukumkan kafir. Pengurusan jenazah semua cara kafir berlaku. Cuma apabila hati dah mempercayai, dia beriman di akhirat. Beza. Beriman di dunia dan akhirat, ada orang beriman di akhirat saja. Dunia dihukumkan kafir. Seperti budak-budak tak balik lagi, anak-anak orang kafir, maka dia dihukumkan apabila mati kena tanah jerat lah. Kena tanah di tempat dia, tapi akhirat dia bangkit dalam keadaan orang beriman. Begini juga masalah ni. Islam di sisi Tuhan, kafir di sisi makhluk. Apa hukum kita membiarkan orang kafir menghina agama Islam sedangkan rumah dia di sebelah kita saja? Royak kecek sepatah kak. Cuik tu. Ting tong. Buka. Hello? Awak kecek gapo dia tadi hamba dengar? Tak ada. Saya dengar, saya tik ni. Awak kecek benda-benda ni sensitif tak molek lah. Kecek tu peribadi lah. Jangan buat gitu kata. Awak hina agama saya. Tak boleh lah. Gitu. Oh ya kecek molek. Selutuk. Tapi kita kata tak berani. Dia orkestra saja. Hamba tengok dah mokon ni. Tatu balai gitu. Hamba kak. Tuai kuruh dah. Hamba nak jalan pun erik selipar. Berat selipar. Sama berat selipar dengan tubuh hamba. Nyata apa dia rasa lekat pagar rasa. Tak so kita rasa. Tak so kita tegur lah. Namak jadi masalah kita pula.
Dia tetap kafir tu. Dia tak kata Tuhan pun dia kafir tu. Maka benda kata Tuhan benda sipi bagi dia. Nah. Ustaz saya pernah bersekedudukan dengan orang perempuan. Duduk saja ke? Hampir terjadi zina. Bukan duduk saja ni, geruk ni. Ada benda mengayak ni. Kemudian saya menyesal sangat selepas tu. Menyesal lah dia. Oh sedihnya, menyesal kau suka kau, menyesal. Apakah yang perlu saya lakukan untuk taubat dari dosa ini dan perlukah saya minta maaf kepada kawan perempuan saya tu? Nah, saya risau kalau kontak dia balik, takut-takut datang semula perasaan ingin bermaksiat itu. Mohon pencerahan. Masalah berlaku nah. Jadi lagu mana? Moga awak duduk sama-sama suka. Bukan paksa, gapo sama-sama suka. Jadi kita sama-sama taubatlah. Dia mau taubat dengan Tuhan, saya pun taubat dengan Tuhan. Ataupun ambil dia sebagai isteri kita. Maka boleh buat apa saja dah. Tak ada maksiat gapo dia. Halal lah. Nah. Kalau orang lain ambil, takut kita rasa, aku tahu dah rahsia dia. Sebab tu orang Tino bahaya. Pilih kita. Pilih jangan orang Tino hok gaul dengan orang jatuh. Kadang-kadang budak pakai telekon dah, duk ngaji you, duk saing dengan jatuh, tiba-tiba nikah-nikah apa yang ada pulkas skandal dah. Gawe dia tahu belakang daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Bagai luar, bagai dalam, kapereta dia setara mana, ezuh dia setara mana, nama turbo dia, vitek dia setara mana, tahu belakang. Jadi kita tak lebah. Bini kita orang tahu. Lagu mana perasaan kita. 2-3 lekok cerah bini. Memalukan ambo. Maka masalah. Benda-benda lagu tu. Dia terlanjur lagu tu. Sama-sama minta maaf. Molek ambil dia sebagai pasangan kita. Sebab rahsia dia kita tahu dah. Dia pun tahu rahsia kita. Ngok demo. Tak tahulah. Kena pakai ceping mata. Tak nampak. Berat dia kata. Berat lagu tu kena. Tidak kau berat kita nah. Jadi aib sepasangan itu tahu. Jadi jangan buat lagu tu lah. Ustaz, nampak kita kecek sedap sikit, dia pun tunjuk gambar. Mampu kita. Rahsia demo dalam poket ambo. Jadi masalah. Boleh ambil nikahlah dua orang tu. Rahsia demo tahu dah belakang dah. Bukan maksiat lagi dah tu. Saya tak sih. Dia ustaz mengoperangan dia tak jurus cakap saya nak bini. Bahawa rosak dia nak. Tidak kau awak ni jadi jahat tahap tu. Nak merosakkan dia nak. Nak bertanggungjawab tak sih. Pada pihak wiku putih ni. Lagu tu. Lagu tu lah. Nak taubat pun. Molek taubat tu dengan Tuhan. Tapi kesalahan kita dengan orang. Sekalipun buat pada masa tu. Suka sama suka. Tapi lagu tu lah. Molek ambil dia lah. Hak nombor 1, nombor 2 cari hak lain pula. Ustaz, kalau seorang itu tidak ditahnik semasa kecil, ketika dewasa bolehkah dia ditahnik semula? Allah Rabbi, nyanyo. Orang tahnik dia tentu nyanyo. Nyo duduk pula nyomol 30 dah. Tuai 100 piku. Spiku tuai 100. Hacur lebu mokcik duduk atas. Nyo duduk atas pohon hacur lebu, maka nak tahnik lagu mana? Waktu sunat untuk tahnik sudah berakhir. Dah gigi ni, seci gigi panjang. Nyo kekoh tu imam tu selok tu imam. Maka waktu sunat untuk ditahnik tak ada dah. Tahnik ni masa kecil ni. Jangan buat gelenyah nak jadi baby ke. Baby syak dudu-dudu ke. Tosok. Assalamualaikum Ustaz, saya nak tanya, jika seorang menderita penyakit mental seperti depression, anxiety, stres dan sebagainya, dan membuatkan dia ingin bunuh diri dia sendiri, dan dia beranggapan bahawa Allah tahu terhadap deritanya setara mana. Jadi Allah memahami keadaannya. Persoalannya, apa pendapat Ustaz dalam perkara ini dari sisi Islam dan akidah? Mempercayai, beriktikad yang Tuhan tahu segala benda itu wajib. Kita tahu belaka, kita tengah derita Tuhan tahu, kita tengah suka Tuhan tahu, kita tengah nipu Tuhan tahu, Tuhan kita tengah marah, semua penderitaan kita, semua yang berlaku atas diri kita Tuhan tahu. Betul. Tetapi adakah benda itu alasan untuk kita buat benda yang Tuhan larang? Tuhan tahu penderitaan, tapi Tuhan suruh tak kita bunuh diri. Tuhan larang. Berarti Tuhan lebih tahu berbanding diri kita lagi. Sekalipun lagu tu Tuhan tetap melarang kita untuk bunuh diri. Maka kalau kita bunuh diri, hukumnya berdosa. Tak boleh. Sebab ini dah Tuhan tahu penderitaan saya akan bunuh diri. Tuhan tahulah setara mana saya. Halal. Soalan lagu tu, adakah semata-mata dia menganggap Tuhan tahu tu jadi halal bunuh diri? Tak boleh. Tetap haram berdosa.
Bukankah capak itu asalnya ditulis ciri-cirinya oleh ulama dulu-dulu? Dan ulama yang seterusnya baru membuatlah karya itu. Jadi sanaknya tak sampai kepada Nabi. Kerana kita menyandarkan kepada Nabi sedangkan karya itu bukan yakin sepenuhnya seperti asal capak yang sampai kepada Nabi. Betul. Karya itu nak kata yakin dok lah sebab kita tak duduk zaman Nabi. Nah, maka hak selipar, capa, hak sapa kepada Nabi kita pun banyak juga dah. Ada kita yakin, ada tidak. Tak yakin lah maknanya banyaklah karya sahaja kau apa dia. Sekalipun lagu tu, tak syarat benda tu yakin baru kita boleh beramal. Banyak benda yang sapa kepada kita hanya zon, sengkok saja. Kalulah agama itu dibina atas yakin saja, Quran dengan hadis mutawatir saja. Pas lagu mana? Banyak benda kita tak boleh nak beramal tak? Tapi kita hak Nabi tak suruh pun kita buat lah ni. Tapi benda tu ada hadis, ada bentuk, ada lakaran disebut dalam kitab tetapi tak yakin lah. Adalah Nabi sebut. Mula-mula dia sebut dulu. Lepas tu okey dia kata tengah dia lebar ni. Bawah dia lebar ni. Kita pun lukislah lebar ni. Okey tengah gini. Jadi bentuk hak capal lah ni. Lepas tu tak yakin. Memang tak yakin berlaku. Kau tak tengok Nabi berlaku. Maka kadang-kadang tapi benda tu salah kodok kita buat. Boleh. Maka kita beranggap capai itu menurut zon saja. Sekalipun tidak yakin. Tak apa. Menurut sengkak pun tak apa dah. Boleh dah pakai. Boleh dah guna. Kalau nak tumbuh yakin banyak benda. Tak ada. Tak boleh buat zaman Nabi. Ambil PhD. Tak boleh. Tak boleh. Tak ada zaman Nabi. Rasa kau ada zon. Sengkak ada. Abdullah ibn Umar pernah mengambil PhD sebanyak 2 kali. Ada? Pas kita benda Nabi tak buat, kita dah buat. Ambil gaji dak gapo dia? Lepas tu lagu mana? Gapo dia maksud daripada soalan ni benar? Nak rok capa saja ke tak si rok PhD ke kau? Kalau insaf betul, rok semua hak benda hak Nabi tak buat. Tapi kalau hak nak buat, open table, jual goni, perkampungan jadi habis karut berlaku tu. Nabi tak buat benda lagu tu. Lepas tu buat juga tengok kita nak buat. Masalah soalan ni tidak insaf. Lagu tu. Kalau insaf kena tanya belaka, benda tak buat. Lakaran capa, PhD, pensyarah, ikutlah kau dah ambil gaji, mikir bak duit, gini gapo dia, macam-macam benda. Biar insaf soalan. Ustaz, apakah boleh anak berumur 5 tahun melaksanakan ibadah korban? Umur berapa boleh melaksanakan ibadah korban? Orang balik dah baru boleh buat. Tak balik lagi boleh buat tapi pahala kita sedekah misalnya nak sedekah pahala. Manakala untuk dia buat tak boleh lah. Sebab apa? Masalah harta. Beli. Tak boleh lah. Kita tak boleh buat benda sunat. Harta budak, harta piti dia tapi hari nak buat ke dia. Minta izin ke tak ke dia? Tak apalah cakap dia tak uwi. Budak dia tahu ke apa? Takut dia nak. Maka sebagai pengguna duit kau apa dia budak tak boleh kena tunggu ni hati dia besar dulu biar izin sekalipun benda tu ibadat tak boleh. Buat dengan harta kita sedekah pahala ke dia. Mudah. Ustaz, ketika berada di tahiyat akhir selepas tahiyat selawat Ibrahimiyah tu, saya ingin berdoa sebelum memberi salam. Bagaimanakah kedudukan tangan kanan saya? Adakah perlu dalam keadaan jari telunjuk menunjuk lagi? Ya. Siapa gini? Siapa wiyah salih assalamualaikum. Doa lepas pada tu. Ikulah doa kepada Allahumma ya muqallibal qulub. Kau tangi duk gitu lagu. Jangan tukar lagu ni. Allahumma ya muqallibal qulub. Tak payah tukar apa, tangi duduk lagu ni. Siapa bui salih, siapa sudah. Ustaz, betul kau pokok tembakau tumbuh daripada air kecing setan lepas kena halal daripada syurga? Terima kasih. Benda ni disebut dalam kitab. Pasti yang mau tidak tahu. Sanak cerita ni sahih atau tak sahih tapi disebut dalam kitab sahaja. Kita nak pasti nak mempertahankan sangat pun dok, nak kata dok pun sebab ada disebut dalam kitab-kitab ulama. Bukan kitab-kitab majalah, bukan kitab-kitab surat khabar, ni kitab-kitab agama. Apa hukumnya orang yang merokok yang menyebabkan asap rokoknya menjadi sakit orang lain? Gini kaedah dia. Setiap benda perbuatan kita kalau menyakiti orang, sama ada kesihatan dia, perasaan dia, maka hukum dia haram. Rokok ko, nyepak ko, nendai ko, kita duk saja duk kewak kayu kena atas belakang orang ko, ikutlah gapo-gapo saja menyakiti orang. Parking motor tengah jalan orang nak lalu jadi sesing habis kereta baru beli apa semua.
Habis penuh, jadi sepik jalan, wak serabut, wak stay, bawa driver stay. Tahu? Berti tengah jalan tiba-tiba tak wis gena bahaya kepada orang. Semua benda membahayakan manusia, hukum dia berdosa. Mengganggu ketenteraman orang mukmin lebih-lebih lagi, hukum dia berdosa. Ikutlah dengan apa cara merokok, kau apa dia ikutlah apa dia kias-kias dirilah. Nah. Apa hukum mengaji akidah Asy'ariyah sahaja tanpa mengaji akidah Maturidiyah? Ikutlah ngaji salah satu pun boleh dah. Ngaji Asy'ariyah pun boleh, ngaji Maturidiyah saja boleh, ngaji Asy'ariyah Maturidi boleh. Orang penting ngaji Ahli Sunnah wal Jamaah, ngaji Khalah boleh, ngaji Salah boleh. Jangan ngaji Wahabi sudah ya. Jangan ngaji Syiah, jangan ngaji Mu'tazilah. Hak tu tak sedap ngaji nah. Ustaz nak tanya, boleh kau selawat Allahumma salli ala Muhammad? Boleh, tak ada masalah apa. Allahumma salli ala Muhammad. Boleh, tak ada masalah apa. Ustaz, saya sering mengulangi mengucap 2 kalimah syahadah. Sebab saya rasa takut-takut sama ada sah atau tak syahadah saya tu. Sebab saya macam tak berapa faham maknanya bila saya mengucap. Dan banyak kali saya dengar ceramah pasal tu, tetapi saya selalu risau. Apa yang saya faham dari ceramah tersebut adalah berlainan dari ilmu Allah yang betul. Maksud saya makna kalimah syahadah itulah wasuwah ustaz. Apa patut saya buat? Wasuwah. Wasuwah ni tak payah buat, tinggalkan. Wasuwah ni daripada Tuhan, tak daripada syaitan iblis. Maka jangan. Apabila kita sebut asyhadu alla ilaha illallah, kita percaya Allah Taala sebagai Tuhan, selagi mana kita tak buat, selagi mana tak terlintas di hati kita benda-benda yang menafikan ketuhanan Allah, kekalkan lagu tu, tak ada masalah. Boleh main ke kafir yang boleh asyhadu alla ilaha illallah. Dah betul asyhadu alla ilaha illallah. Minum air ke jadi syirik ke, jadi khurafat bidah. Asyhadu alla ilaha illallah. Dok main asyhadu alla ilaha berat lagu tu. Selagi mana tak buat benda kafir dia dah betul dah tu agama kita. Kita dok percaya Allah Taala sebagai tu, mula dok asyhadu. Kalau atas dapat asas-asas nak berzikir, lagilah la ilaha illallah, lagilah. Nak tanya betul ke dalam zikir kena dapat kesana? Adakah kita patut fahami dengan mendalam erti zikir? Gini, zikir tanpa sanak boleh pahala. Subhanallah, subhanallah, subhanallah lepas maya. Demo ada sanak tak ada. Patut demo sebut subhanallah ni boleh pahala di sisi Tuhan. Kerana menyebut nama dia, memuji dia. Subhanallah, subhanallah. Faham tak apalah lepas-lepas ni boleh pahala faham pula. Buat sosok. Jangan nak tinggi selalu, nak jadi sifu lalu, nak jadi mursyid lalu, nak jadi murabbi selalu. Hak tinggi-tinggi tak payahlah. Cara kita subhanallah. Lagu tu. Tak apa, tak ada sanak pun boleh. Ustaz, orang yang payah nak jaga tutur kata ni macam mana ustaz? Kadang-kadang dia berharta ke gano. Tengok aling pergi masjid jemaah sana sini tapi mulut duk ngata kat orang. Ana jalan nak semeh siapa dia tak tahu ni. JK masjid mana kena lah. Selalu cari salah orang, cerita aib orang gini masalahnya. Jangan duk kaitlah masjid dia ke dia orang aling ke gapo dia. Hak tu kelebihan dia. Masalah mulut ni kena jagalah. Nabi kata berapa banyak orang bahkan ke banyak ke ahli neraka masuk neraka melalui muka, kena sembahyang kat muka. Kerana mulut dia tak jaga. Mulut dia kecek sedap berak. Dia ingat dakwah sentap. Berak kata kat orang. Berak tanya orang salah, yang kata siapa hina orang. Kita hukum tak apa ni siapa hina kat orang tu. Allah, Nabi tak ajar siapa hina orang lagu tu. Takut nak jadi mulia tak tahu. Maka kita duk kata-kata dia beri kesalahan dia tak apa, jangan hina orang. Kadang-kadang orang yang suka nasihat orang dengan cara menghina orang tu, berarti dia ini tak ikhlas dalam menasihati. Kalau betul duk nasihati, panggil dia molek, kecek molek kata. Dia ni silap kata. Saya tak aja tengok awak pergi masjid. Ada masalah gapo sebenarnya awak ni? Saya tengok awak sihat kata. Saya tak segi. Gini, kalau saya belanja kuih tiaw basuh. Cak kuih tiaw lepas maya iso. Nak mari tak maya iso? Janji marilah. Saya pujuk. Ni betul nak betul dia nak nasihat orang. Tapi kalau duk sopo serana, habis sebut menatang, sebut macam-macam jenis benda kat orang. Orang ni memanglah betul orang itu salah, tapi nyo siapa perikat menghina. Bukan kata nak royak betul-betul. Royak kata mu akan masuk neraka. Lain, ni duk sopo. Tak ada kaitan yang sebut. Semua binatang di planet Pluto pun binatang yang hafal lagi. Itu sebut faedah gapo dia. Maka benda ni nampak jadi penasihat tu tak berapa nak ikhlas lah mana. Gitulah. Kita tak tahu hati orang kadang
Stand dia ambo dah kecek lagu ni. Memang ambo kecek kasar lah, tapi ambo niat nak kebaikan untuk dia. Cerita lagi kecek kasar dengan demo tapi orang itu ikhlas. Serati tak demo? Oh, serati juga. Oh, tak boleh lah kecek kasar. Bukan sabit dengan ikhlas atau ikhlas. Kecek tu tak betul. Jangan talat lapik wa alasai ikhlas kita. Nah. Ustaz terus secara ringkas tentang solat jamak qasar agama tersalah faham. Jamak lain, qasar lain. Jamak ni himpunkan di antara dua sembahyang, iaitu sembahyang zuhur dengan asar dan sembahyang maghrib dengan isya. Tu jamak dipanggil. Qasar pula memendekkan sembahyang, iaitu memendekkan sembahyang zuhur, memendekkan sembahyang asar, pendekkan sembahyang isya. 3 saja sembahyang boleh pendek 4 rakaat. Kadang-kadang orang buat jamak saja, himpun 4 jadi 8 rakaat. Ada orang qasar saja, buat 2. Masuk waktu zuhur buat 2. Masuk waktu asar buat 2. Ada orang hipung dua-dua jamak dan qasar. Dahlah hipung zuhur dengan asar buat 2-2 pula qasar lagi. Kerap bermimpi berada di tempat kotor, adakah ditanda sihir? Dok juga, tak syarat sihir tapi ada gangguan jin mana? Sama ada jin itu mari melalui sihir ke ataupun gapo-gapo, maka tapi ada tanda-tanda jin. Mimpi tiba-tiba tempat sapoh ataupun ngega buka pintu, duduk dalam jambai tidur dalam jambai. Oh pelik. Maka semua benda-benda tempat kotor ataupun tempat-tempat yang menakutkan ataupun melihat wajah yang menakutkan, tu ada unsur-unsur jin. Tak boleh kata sihir lalu, takut kita tuduh orang pula. Jin tu ya tu. Hukum main game atau tonton kartun yang ada patung yang sekadar ada lah, tapi ada tu besar sangat patung manusia. Dalam game tu adalah patung ke apa dia. Kita nak kata orang tak tahu main game bukan main patung tu. Kau patung sembah berhala. Patung tu adalah patung permainan sembah berhala. Ada. Dok, ni kata lukisan dia panggil background dia tu lah. Kau boleh belakang dia tu. Maka lagu tu lah moleknya tak suruh main lah. Gambar-gambar benda-benda orang dulu tengok salib tak benar. Tengok padri tak boleh, tengok gereja jangan ajar. Kerana apa? Kerana tempat-tempat maksiat memberi kesan dalam hati. Dosa tak dosa, tetapi kadang-kadang benda tu jadi kalih dah kita. Dok biasa tengok salib, dok biasa tengok patung, kesuk kali jadi macam kalih. Kau kalih. Mati rasa dah, jadi tak sensitif benda lagu ni. Ya, orang mukmin tak boleh tengok benda lagu tu baru rasa sensitif. Allah, dia apa demo tak sembah Tuhan. Bagi rasa sensitif. Biasa ya. Jadi tak boleh. Assalamualaikum. Apa hukum solat pakai baju gambar binatang? Terima kasih. Makruh hukum dia. Masalah lukisan tu hak tu orang je buat, kita pakai tu apa hukum dia? Makruh pendapat muktamad. Kalau mengganggu orang, maya ramai 2 3 4 orang ada makmum pula belakang. Tu imam pakai baju. The raw is cooking. Mau ataupun tulis nyepak butigo. Jadi orang tu terganggu duk baca tu. Oh gitu. Duk baca jadi hilang khusyuk. Mengganggu orang ke, menyebabkan orang rasa tak tentera, maka ulama kata haram mengganggu sembahyang. Kalau tak mengganggu, kita sembahyang seorang hukum dia makruh. Setengah orang tak benar pakai kain pelekat ada tulisan tu dia. Gajah terbang. Oh, tu imam pakai gajah terbang. Tok bila botol katok atas pala. Oh, tajuk pisau. Tok siok nyepak tulis. Jadi dok membaca lagu tu hilang khusyuk orang, mengganggu sembahyang. Nah, kalau kita sembahyang seorang kita tak baca dah. Tapi kalau sembahyang orang, setiap benda yang melalaikan orang makruh hukum dia. Saleh ustaz, adakah boleh kita berwuduk ketika boleh tak ketika berwuduk kita niat dalam hati, contohnya lah ketika membasuh tangan kanan saya berniat agar tangan kanan saya menerima kitab amalan di akhirat kelak gini. Dalam kitab Bidayatul Hidayah ada doa-doa basuh anggota sembahyang, basuh muka niat lagu ni. Bukan kata dalam hati. Doa lah. Allahumma bayyid wajhi. Lepas tu Allahumma atini kitabi bi yamini wala bishimalihi aw min wara'i zahri. Ada doa lah. Maka boleh, tak ada masalah apa. Betul kau bapa tiri tidak wajib menafkahkan keperluan makan minum pakaian kepada anak tiri, ya? Dia ada pok dia ke? Pok dia lah kena beri nafkahnya. Saya nafkah pada bini hamba ya, mak dia ya. Anak dia bukan anak saya ni. Maka sekalipun bini kita nikah dengan orang lain, anak hasil daripada perkahwinan kita dengan dia tetap kita kena tanggung. Dia duduk dengan pok tiri pun, tak pati bukan anak dia. Kita kena tanggung nafkah tu dah. Ustaz saya ni perempuan tapi minat macam ganah sikit, seni-seni lah.
Bagi orang lain lah macam gambar korok. Orang Tino minat gambar korok. Tu pakai puduh. Semaya tahajud jerit malam-malam. Minat gambar korok. Lagu hard rock metal. Lagu banging gitu. Apakah nasihat dan pandangnya ustaz? Kalau tak apa saya nak teruskan. Sebab macam hobi saya dah. Gini. Benda lagu tu. Hard rock kau gambar korok. Kalau ada unsur-unsur maksiat. Kena berhenti. Tapi kalau tak ada unsur maksiat, kata-kata dia hanya dia kecek, saya makan nasi, saya cuma kaya angguk gitu. Saya makan nasi. Jadi benda tu tak kata maksiat, kecek lagu tu. Cuma macam lagu tu. Maka moleknya tinggal. Moleknya tinggal. Dosa tidak. Kalau benda-benda kata-kata dia tidak menyebabkan gapo-gapo, maka tak ada masalah apa. Cuma sebagai seorang perempuan, mestilah kita bersikap dengan sikap perempuan. Benda lemah lembut lagu Dewi Cinta. Sesuai dengan Hot Tino. Ni Hot Yate pula nyanyi lagu tu. Hot Tino nyanyi lagu harok. Jadi macam tak sesuai dengan jiwa lah. Takut jadi kerah jiwa kita macam jatuh pula. Tak comel sangat. Dosa tu dok kalau tidak ada unsur-unsur maksiat. Saya ustaz, saya nak tanya, kalau saya korban niat pada arwah mak, ayah boleh ke hukumnya? Yang benar dewa sayat labuh. Oh berat. Gini dewa sayat labuh. Nama kalau betul dewa nama buat ibadat untuk mak ayah tak boleh hukum dia kecuali dia wasiat ketika dia mati. Pahala ni ayah kita mati tak ada wasiat cara apa, nenek ambo tak ada wasiat. Orang kan cara buat wasiat. Gini. Entah buat korban, pahala dia sahaja hadiah kepada ibu bapa. Hak tu boleh. Bukan buat korban atas nama mak ayah. Buat atas nama saya. Masuklah 4 gie, 5 gie, kau seekor lembu, nama saya. Saya belakang buat. Lepas tu berebel lah. Kita sore tak payah hoyak kau tu email, hok jo rebel tak payah tahu niat kau dia. Maka pahala tu saya hadiah 1 hari kau semua kau kepada mak saya, ayah saya, tok bela habis semua. Baru hukum dia boleh. Macam mana nak faham Allah itu esa pada zat, sifat dan perbuatan. Sedangkan sifat Allah sempurna, tidak terbilang, dan perbuatannya macam mana ya ustaz? Gini, zat esa pada zat Tuhan tidak tersusung, zat Tuhan tidak ada tandingan dia. Tak ada zat yang menyamai dengan zat Tuhan. Sifat pula, sifat Tuhan itu tidak tersusung, yakni Tuhan ada satu kudrat, satu iradat. Setiap satu sifat tu tidak tersusung. Dan satu pada sifat ini tidak ada sifat yang mendapat setanding dengan sifat Tuhan. Contohnya kemampuan mendengar Tuhan, sama Tuhan. Ada tak makhluk yang setanding kemampuan mendengar dia serupa dengan Tuhan? Tak ada. Berarti wahdaniyah dia pada sifat. Pada perbuatan pula, Tuhan saja yang boleh mencipta perbuatan, makhluk tak boleh cipta perbuatan. Seorang saja boleh melakukan perbuatan, maka dizahirkan. Kita duduk, kita berdiri, kita buat live, kita dengar, jo ngajar, jo dengar tu, semua perbuatan sahaja. Tu maksud dia. Ustaz, saya suka makan nasi. Tak ada apa dah lah. Tapi makin banyak saya makan nasi, makin malah saya nak buat ibadat. Sudah. Adakah jadi dosa kalau saya makan nasi banyak-banyak? Gini. Asal makan nasi hukum dia harus. Makan nasi kita yakin. Kalau kita makan nasi jadi malah ibadat. Malah ibadat tapi tak tinggal ibadat. Makruh saja makan nasi tu. Bagi kita, bukan umum lah. Hukum ni khas untuk penanya saja. Sebab dia kata saya kalau makan nasi jadi malah. Kalau kita yakin jadi malah hukumnya makruh. Malah. Tapi kalau kita makan nasi menyebabkan tak buat ibadat, haram makan nasi lagu tu. Makan nasi lagu mana? Makan nasi 4 puyuk makan. Lepas tu gelepar dodeng-dodeng pakai tak boleh nak semaya ke apa semua duduk dalam jambai ke. Sudah ngaruk kita. Maka kalau kita yakin dengan makan nasi itu menyebabkan tak boleh buat ibadat, haram. Tapi kalau jadi malah, maya fardu tu ada. Tapi jadi maya sunat pun malah jadi gapo tu makruh sajalah. Mazmumah lah sikit cara makan sampai perikat lagu tu. Berat benar berkali-kali ni makan ni. Boleh kau pakak-pakak semua pekerja di pejabat tu beli seekor lembu, pakak. Kemudian lembu tu guna untuk buat ibadat korban. Gini. Satu bahagian mesti dibuat ibadat, satu bahagian untuk satu orang. Kalau pakak beli kutik 10 hias orang, boleh beli satu bahagian, maka nak buat lagu mana? Ya kena seorang lah. Okey.
Hadiah ke duit itu kepada seseorang. Dalam ramai-ramai 10 orang pakat, semua hadiah kepada dia 10 ya, 10 ya, 10 ya, cukup. Piti. Maka dia pun buatlah ibadat korban untuk diri dia. Sorang dia. Pahala dapat juga kita atas nama berkongsi tolong orang buat korban. Nak buat ramai-ramai atas nama ramai-ramai tak boleh. Atas nama seorang sahaja. Nah, lagu tu. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.